Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam informasi, salam harapan kepada semua rakan-rakan yang berada di Facebook ketika ini. Terima kasih kerana luangkan sedikit masa untuk bersama saya kita berkongsi sikit uh, tentang isu terkini, politik negara yang semakin panas. Kan? Kepada teman-teman di Facebook, sebelum itu siapa yang boleh share, kita boleh share untuk kita kongsi dengan teman-teman kita yang lain ya, yang sedang bertugas, mungkin sekat waktu ini waktu bekerja, sama ada bekerja di pejabat ataupun bekerja di rumah waktu PKP. Selamat bertugas Ahmadin Razak. Terima kasih Ahmadin Razak yang baru muncul ya. Sufi Sofian juga, macam DKK, Ahmadin Razak, Pejuang Keadilan, Muhammad Roslan, Huzam juga, Muhammad Razif, Muhammad Asahwan, di Bandar Tun Razak, Pejuang Keadilan, Muhammad Roslan. Okey, Zainal Arifin, Muhammad Razi Said, Sufi Sofian, Anhar Zira, ya, Khalid Ali, seorang bekas pemain bola sepak kebangsaan. Khalid Ali ya. Okey, Bak Yu. Assalamualaikum tuan, kata Hizam Masih. Hizam Masih. Ya, betul ya? Waalaikumsalam. Pejuang Keadilan Kamarul Zaman, Kamarul Hatta. Tasnet is watching. Okey, Sani Dio juga sempat jenguk-jenguk Facebook Izafir Ahmad ya, kawan-kawan kita. Kau diamlah Mahdi katanya. Awal-awal lagi ya, Hatta dah kutuk Mahdi. Tarik Desa, betul lah. Taki Desa. Saya tak apa nampak ni, tak pakai selap mata. Muhammad Zakif, Muhammad Zaidil. Okey, Muhammad Zaidil. Muhammad Karim, Yahya Ahmad ya, bersama kita. Zulkifli, Assalamualaikum. Lawan tak lawan katanya. Waalaikumsalam. MD Zik, clear dari Johor, kata Muhammad Amirul Hakimi. Sound okey ya. Okey, Nurul Ilfik Zulkifli bersama kita. Salam perjuangan, kata Yahya Ahmad. Anan Bas, Muhammad Karim, Taqi Desa, Bakyu, Anhar Zira, Sufi Sofian, Yahya Ahmad, Amir Dolah, Muhammad Zaidil Sa'akub, Twin Joseph Jaragan, Razak Rashid, Non Azlin Ishak, Hizam Masih, Muhammad Razif Said, Nurul Elfik Zulkifli, MD Zik, Muhammad Karim, Taqi Desa. Wan Marzuki kali pertama ikuti live ya, terima kasih Wan Marzuki. Mas Zaid Fazwin, salam reformasi, salam perjuangan. Cempaka Sari, ni nanti kawan-kawan kita yang masuk lah ni. Mak Yi Abah Haidar, jangan potong time corner katanya. Lagi siapa lagi lah, Cempaka Sari, okey. Zalila Rashid ya, Rahman juga, Abdul Muiz. Ini semua antara rakan-rakan yang sempat saya sebut yang baru muncul di layar Facebook saya. Okay, terima kasih banyak. Termasuk juga Faris Bunian. Okey, kita sebenarnya tinggal beberapa hari saja. Hari ini 21 November 2020. Okey. Rosli 25 ataupun 26 ya, adalah satu tarikh pengundian bajet akan dilaksanakan. Tinggal beberapa hari saja lagi lah ya, minggu depan. Terima kasih kepada Azni ya, yang juga bersama kita, Mak Zik,
Dah lama ke MPPH tak duduk meeting bincang pasal hala 7PH. Nak tengok parti kita tu macam alah 7 tak clear je. Tak habis-habis yang ngatuk. Ini kata Mat Zik ya. Anak Araki daripada Kuantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cempaka Sari, selamat pagi, dan dari Banjaran Gunung Alps. Hari ini cuaca bawah paras 1 darjah Celsius. Okey, Ketipang Buragas cerita di petang ni bang. Strength 5 boleh Strength 5 boleh bekerja bang. Teruskan, mantap bang. Berasap berapi bang katanya. Sudirman Kamal, salam dari Kepong katanya. Okey, dari Kepong, harap orang Kepong semua sihat-sihat belaka. Yang PKP teruskan ikuti SOP PKP. Mungkin ada yang bekerja di rumah, ada yang kerja di pejabat di waktu ni ya. Zuhdi Abdul Rahman juga. Okey. 26 bulan Noah jadi PM Rakyat, kata Abdul Hatta ya. Harap masin lah mulut kau. Okey, 25 hari bulan ataupun 26 ya, 25 26 bang gitulah ya. Kerana sekarang ni jadual di parlimen pun dah tak boleh nak baca dah sekarang ni ya. Sebab pindaan waktu bersidang sampai pukul 2 petang saja. Jadi sikit sebanyak mungkin lari sikitlah jadual persidangan di parlimen, tapi difahamkan pada 25 adalah tarikh yang penting untuk pemilihan bajet. Dan kalau kita ikuti sepanjang persidangan parlimen ya, rata-ratanya sama ada daripada PH ataupun daripada pihak UMNO ya, kumpulan daripada Najib Razak dan juga Zaid Hamidi, rata-ratanya menggambarkan seperti tidak akan menyokong bajet ya. Apatah lagi sehingga sekarang ini beberapa yang dituntut sama ada oleh PH dan juga UMNO, ada banyak lagi ya yang gagal ditunaikan oleh kerajaan Perikatan Nasional ya. Kalam Zamri Al-Ikhwan, bang nak tanya, ikut analisa abang agak-agak Khamis ni bajet ditolak ke ya? Kalau kita melihat pada perkembangan perbahasan, kita melihat ia kepada bajet itu ditolak. Kerana itulah maka kita lihat beberapa pimpinan UMNO, khususnya pengampu-pengampu kepada Muhyiddin ni, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Seperti mana yang disebut oleh Syahidan Kasim dalam parlimen. Ya, ini pengampu tegar kepada mana-mana pemimpin yang berkuasa, beliau kampu lah. Ya. Kita pernah lihat beliau mencium tangan Najib Tun Razak. Tapi baru-baru ni semalam di parlimen, beliau telah menyebut dalam parlimen bahawa sesiapa sahaja yang menolak bajet dianggap sebagai pengkhianat, walaupun katanya rakannya sendiri, bukan setakat rakan ya, Pengerusi Barisan Nasional dan juga presidennya sendiri Zaid Hamidi, sekiranya menolak bajet katanya dia dianggap sebagai pengkhianat. Itu Syahidan Kasim. Saya pun tak tahulah ya, dia orang lama dalam politik. Semenjak bila pula orang yang menolak sesuatu usul ataupun satu perkara yang dibentangkan dalam parlimen itu boleh dianggap sebagai pengkhianat? Kalau itulah kaedah politiknya, tidak ada gunalah parlimen. Buat apa diwujudkan parlimen? Ya, parlimen adalah untuk membentangkan salah satu dasar, ya, salah satu dasar kerajaan, ya, ataupun meminda dasar kerajaan, meminda perlembagaan dan sebagainya. Dan ianya sudah pastilah untuk dibahas, dipinda, ya, penambahbaikan, dan kemungkinan ianya ditolak ataupun diterima. Ini proses yang berlaku di dalam parlimen. Di mana-mana negara sekalipun, tidak ada negara yang mewujudkan parlimen hanya mewajibkan mesti diterima pakai apa yang dibawa di dalam parlimen. Ya. Cuma di Malaysia ni, di bawah kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat ini, cuba mengubah keadaan di mana apa sahaja yang kerajaan bawa di parlimen itu mestilah disokong. Ya? Kalau tak sokong, dikira sebagai pengkhianat. Inilah mentaliti Syahidan Kasim. Kita pun tak tahu sebab apa beliau berkata sedemikian. Ya? Sedangkan beliau adalah orang lama dalam politik, terutamanya dalam UMNO, veteran, dan juga beliau seorang yang berpengalaman menjadi Menteri Besar Polis, iaitu negeri yang juga mempunyai DUN, Dewan Undangan Negerinya, persidangan yang kerap berlaku sewaktu beliau menjadi Menteri Besar.
di Dewan Undangan Negeri Perlis, dan beliau tahu ya perlembagaan, undang-undang, ya, sekiranya satu-satu persidangan itu diadakan ya. Tapi kenapa kali ini tiba-tiba beliau mengatakan tolak bajet bererti pengkhianat? Ini yang kita tak faham ni. Zakaria Ahmad Zain, salam bro, kita saksikan minggu depan tolak bajet belanjawan ya. Okey, keluang clear katanya. Ketipang Balagas Pahang negeri terbaik bang. Dah subuh hujan keadaan sana kan. Dah sebulan hujan hijau. Sebulan hijau. Boleh je bang bapak tok dengar tok lebay rasa sesuci embun pagi. Anwar Musa, Zahir, Tok Jahid, Batin, Tok Udin, anak Mat Yasin. Banyak ni ketipang Baragas nak suruh belas ni ya. Okey. Kita cerita pasal parlimen dulu ya. Tentang apa yang dikeluarkan oleh Syahidan Kasim. Tentang mereka yang menolak bajet dianggap sebagai pengkhianat ya. Jadi kenyataan Syahidan ini bukan saja dikritik hebat oleh Pakatan Harapan, tetapi juga mendapat kutukan ya, kecaman daripada orang UMNO sendiri ya, daripada cyber UMNO sendiri, Lokman Adam. Bagaimana beliau menyatakan Syahidan Kasim ni kemungkinan amat bimbang sekiranya kerajaan ini jatuh dan diambil alih oleh kerajaan baru, kerana beliau ada kes beliau dulu ya, kes kita masih ingat lagi, kes beliau mencabul seorang anak gadis, tapi kes itu dibawa ke mahkamah, beliau dilepaskan tanpa dibebaskan. Lebih kurang begitulah. Bagaimana kes ini bukannya bebas terus, sekiranya ada bukti baru, kes ini boleh dibicarakan kembali. Itu maksudnya. Jadi kemungkinan beliau merasakan sekiranya kerajaan baru ambil alih, kemungkinan kes ini akan dibicarakan semula. Kemungkinan. Itu tafsiran daripada Lokman Adam. Kita tidak peduli apa pun masalah. Itu isu peribadi, ya, kes peribadi beliau. Tetapi statement yang beliau nyatakan, kenyataan yang beliau bawa dalam parlimen itu menunjukkan betapa jahilnya beliau tentang peraturan ya, undang-undang di parlimen. Saya rasa beliau faham, tetapi kerana nak tunjuk bodeknya, ampunya kepada Muhyiddin, ya, mungkin sesuatu perkara yang beliau mahukan daripada Muhyiddin. Dalam keadaan Muhyiddin terdesak sekarang ini, Muhyiddin memerlukan beberapa ahli parlimen yang boleh menunjukkan sokongan padu kepada beliau. Dan beliau, Syahidan Kasim, mengambil peluang ini, tampil kononnya sebagai hero ya, untuk membela Muhyiddin Yassin. Sebab itulah beliau tidak segan silu menyatakan bahawa sekiranya bajet ini ditolak, itu adalah pengkhianat kepada negara. Ya. Beliau lupa, beliau adalah sebahagian daripada pengkhianat itu. Pengkhianat yang sebenar-benarnya pengkhianat. Kerana beliau bersekongkol dengan kerajaan yang merampas mandat rakyat. Ya. Itu pengkhianatan paling besar kepada negara. Pengkhianatan paling besar kepada rakyat Malaysia yang telah membuang undi pada PRU 14 yang lalu. Bagaimana beliau seorang yang telah bersama dengan pengkhianat melabelkan orang lain sebagai pengkhianat hanya kerana tidak bersetuju dengan belanjawan yang dibawa oleh kerajaan pengkhianat ini. Ya, okey. Yang itu kita dah jawab. Satu lagi yang kita nak jawab khusus dalam perbincangan ataupun sembang-sembang kita petang ini adalah tentang Mahathir Mohamad. Ni tak ada habis lagi tentang Mahathir ni. Sepatutnya kita tak perlu layan lah Mahathir ni kan. Kita sepatutnya lebih fokus untuk menyerang kerajaan yang memerintah, ya, yang memegang tampuk kuasa. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selama ini. Ya. Kita tak pernah dengar lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerang Tun Dr. Mahathir, sama ada Datuk Mahathir masa Mahathir menjadi Perdana Menteri, sehinggalah Mahathir jatuh, ya, berundur ataupun mentak jawatan dan kerajaan PS jatuh, tak pernah lagi kita dengar Anwar Ibrahim ini menyerang Mahathir Mohamad. Ya, jauh sekali untuk menyerang kepribadian, ya, pribadi Mahathir Mohamad. Tetapi Mahathir Mohamad ini orang yang tidak akan pernah hidup lebih senang ataupun beliau tidak boleh tenteram jiwanya sekiranya beliau tidak menghentam Anwar Ibrahim. Ya. Ketika beliau berada di tampuk kekuasaan, sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri pun, ya, beliau masih cuba nak membuli Datuk Seri Anwar Ibrahim
ya, sehinggalah beliau jatuh, beliau masih lagi ya mencari kesalahan, kesilapan, ya, apa saja yang boleh untuk beliau burukkan imej Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, ya. Sebab itu saya katakan bahawa Datuk Mahathir Mohamad ini adalah seorang manusia yang tidak boleh lagi kita percaya kepada beliau, kerana beliau telah buktikan bahawa beliau seorang yang bersifat munafik, ya. Bersifat munafik, iaitu orang yang berpura-pura untuk membawa kebaikan, orang yang berpura untuk melakukan perubahan pada negara ini, orang yang berpura untuk berbaik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi ternyata bahawa beliau bukan orang yang sebenarnya insaf pada melakukan ya perangai lama dulu. Beliau masih Mahathir mana yang kita nak kenali struktur dulu, ya, dan beliau masih kekal dengan perangainya. Okey, Razimah Izmah, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Sofi Sofian, bang, simple je, minta ulas posting Datuk Seri Anwar semalam. Mana saudara tak busy katanya, ya. Okey, Asri Ibrahim, lawan dan tak lawan katanya. Kamarul Hatta Muhammad Ali, Anwar Ibrahim watching. Okey, Kamaluddin, Baba, jangan dilayan orang tua poker jahanam bantai biar tu. Kita baca status Mahathir di dalam Facebooknya yang terbaru. Dengan panjang lebar beliau menguraikan bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan itu jatuh, ya, bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan itu tidak boleh lagi mendapatkan mandat. Beliau mempersalahkan ini semua adalah kerana Anwar Ibrahim, ya, kerana Anwar Ibrahim. Dan beliau memberi contoh, katanya kumpulan yang mendesak beliau untuk meletak jawatan sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri di bawah Kerajaan Pakatan Harapan ialah orang-orang Anwar yang sentiasa mendesaknya meletakkan jawatan, ya. Dan secara tak langsung ini pengakuan daripada Mahathir sendiri bahawa Anwar tidak pernah mendesaknya, ya. Anwar tidak pernah mendesak beliau meletakkan jawatan, kerana beliau sendiri sebut bahawa yang selalu mendesaknya meletak jawatan adalah penyokong-penyokong Anwar Ibrahim, ya. Sebab apa? Sebab penyokong-penyokong Anwar Ibrahim ini tahu apa yang sebenarnya kita sepakati di dalam Pakatan Harapan, ya. Penyokong-penyokong Anwar Ibrahim ini bukan semua orang yang walak, taat, bodoh, ya. Taat semua apa yang Mahathir mahukan. Kerana kita kenal Mahathir, ya. Bukan senang kita nak terima Mahathir dulu. Bukan senang. Ya, macam-macam orang yang cakap tentang keputusan Pakatan Harapan untuk menerima Mahathir. Tetapi akhirnya kita terima kerana apabila kita melihat Anwar Ibrahim sendiri, orang yang paling teruk menjadi mangsa kepada kepada Mahathir, beliau boleh menerimanya dengan secara terbuka. Kerana apa? Kerana Anwar meletakkan kepentingan rakyat itu lebih utama daripada perasaan, emosinya terhadap Mahathir Mohamad, ya. 2-3 kali Mahathir berjumpa Anwar di mahkamah untuk mendapat restu menjadi Perdana Menteri, ya. Dan akhirnya Anwar bersetuju. Bukan sekadar Anwar bersetuju, Anwar memujuk ahli-ahli keadilan, penyokong-penyokong keadilan agar melupakan kisah-kisah lalu Mahathir Mohamad. Beri peluang kepada orang tua ini untuk melakukan perubahan. Beri peluang kepada orang tua ini untuk membuktikan bahawa beliau telah pun insaf, ya, daripada kerja-kerja jahatnya dulu, ya, daripada sifat kezalimannya, kediktatorannya ketika dulu, ya. Kita harapkan di bawah Pakatan Harapan beliau boleh menjadi seorang pemimpin yang baik. Apabila kita berada dalam Pakatan Harapan dengan agenda reformasi kita, kita mengharapkan Mahathir ini, ya, boleh membantu mencapai matlamat menjadikan sebuah kerajaan yang melaksanakan agenda reformasi yang seperti mana yang kita gariskan dalam banyak manifesto kita. Walaupun kita yakin bahawa tidak ada orang lain yang mampu membuat reformasi selain daripada pencetus reformasi itu sendiri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi pada ketika itu, ya, keadaan memaksa kita untuk menerima Mahathir Mohamad kerana Anwar Ibrahim dalam penjara, ya. Dan Mahathir Mohamad memberi persetujuan dan janjinya bahawa beliau menjadi Perdana Menteri hanya seketika kerana apabila Anwar mendapat pengampunan agung, apabila Anwar dibenarkan dari segi undang-undang untuk bertanding sebagai ahli parlimen, maka Anwar adalah menjadi Perdana Menteri selepas beliau.
Itu yang beliau tahu, yang beliau persetujui dan semua pimpinan Pakatan Harapan tahu. Ya. Apabila Anwar mendapat ada persoalan mengatakan mengapa tidak ada, ya, Pakatan Harapan gagal meletakkan tarikh sepatutnya Mahathir meletak jawatan. Oleh kerana tidak ada tarikh itulah, maka Mahathir mempermain-mainkan, ya, masa dan tempohnya beliau menjadi Perdana Menteri. Kita boleh faham bahawa tarikh tidak diberikan kerana untuk meletakkan Anwar menjadi Perdana Menteri ialah apabila beliau diberi pengampunan, satu. Yang kedua, apabila beliau dibenarkan dari segi undang-undangnya untuk bergiat aktif dalam politik, ya, bertanding dalam satu pilihan raya kecil untuk jadi seorang ahli parlimen. Ya. Kita tak mahu Anwar jadi Perdana Menteri atas lantikan senator. Ya. Apa maruahnya Anwar jadi Perdana Menteri hanya dengan senator. Kita nak beliau diangkat oleh rakyat. Sebab itu kita mahukan Anwar menjadi Perdana Menteri, mesti menang dalam pilihan raya, paling tidaknya mendapat sokongan yang begitu tinggi. Dan akhirnya Anwar buktikan, beliau bertanding di Polisen, beliau mendapat sokongan majoriti yang paling tinggi, malahan jauh lebih tinggi daripada pemegang sebelum itu. Ya, di kawasan Polisen adalah kawasan yang tidak boleh dikatakan majoriti Melayu, tetapi adalah boleh dikatakan kawasan berbilang kaum. Bermakna kita nak sediakan seorang Perdana Menteri yang boleh diterima oleh pelbagai kaum. Jadi ini prosesnya, dan kita tak tahu masa bila proses Parlimen Agung itu boleh dimuktamadkan, bila proses itu berjalan, berapa lama proses itu berjalan, ya. Kerana proses Parlimen Agung ini sebelum ini pun banyak proses pengampunan Tuan Agong, seperti mana Allahyarham Datuk Harun Idris, bukan Datuk Harun yang baru meninggal baru ni, ya, daripada Mentampin yang kes bunuh Datuk Taha dulu, ya. Jadi beliau pun mendapat pengampunan agung, ya. Sepatutnya beliau dihukum gantung sampai mati kerana kes membunuh Datuk Taha, tetapi beliau mendapat pengampunan agung. Prosesnya berjalan begitu lama juga. Banyak lagi proses-proses lain, ya, yang mendapat pengampunan agung yang memakan masa, ya, dalam proses tersebut. Oleh kerana kita nak mendapatkan pengampunan agung terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kita tak tahu apa lama proses itu berjalan. Sebab itu tarikh untuk Mahathir meletak jawatan itu tidak diberikan oleh Pakatan Harapan. Tetapi semangat dalam persetujuan Pakatan Harapan itu sepatutnya diketahui bahawa bila Anwar diberi pengampunan agung dan Anwar layak bertanding dalam pilihan raya dan menang bertanding untuk melayakkan beliau menjadi seorang parlimen, itulah saat ketikanya Mahathir melepaskan jawatan dan menyerahkan kepada Anwar. Itu semangat yang ada, walaupun tidak diberikan tarikh. Jadi ini yang tidak dipatuhi, ya, diingkari oleh Mahathir Mohamad. Dari setahun masuk ke setahun setengah, ya, menghampiri 2 tahun. Bahkan beliau pernah menyatakan beliau tidak lebih pada 2 tahun menjadi Perdana Menteri. Beliau akan serahkan kepada Anwar. Saya sudah 95 tahun. Tak boleh dah 1 tahun lebih, 1-2 tahun pun sudah cukup bagi saya. Saya tidak perlu masa lama untuk bina negara. Saya pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun. 1 tahun, 2 tahun cukup bagi saya untuk membina balik Malaysia. Ini dia cakap. Beliau perlu masa 2 tahun paling tinggi. Ya. Okey, apabila menjelang 2 tahun, sudah pastilah penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ingin mengingatkan Mahathir tentang janji-janjinya. Anwar tak desak, Anwar tak sebut, ya? Tapi penyokong-penyokong mahu ingatkan Mahathir. Pasal Mahathir ni kalau tak diingatkan, dia mudah lupa. Dia orang yang Melayu mudah lupa. Jadi kita sentiasa ingatkan, ya? Kita tidak menyerang kepribadian beliau ketika itu. Apa yang kita mahu, beliau kena ingat. Sudah tiba masanya beliau menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu kepada Anwar Ibrahim kerana Anwar telah pun menang ahli Parlimen Polisen dengan majoriti yang amat besar dan meyakinkan dan Anwar dalam keadaan sihat, ya, dan bersedia untuk mengambil alih. Tapi Mahathir buat tak tahu, ya. Bahkan sekadar buat tak tahu, dalam pengurusan negara pun menjadi lintang pukang. Pandangan-pandangan daripada rakan, terutamanya daripada keadilan khususnya, tidak didengari. Apa keputusan yang beliau sering membelakangkan apa cadangan yang dikeluarkan oleh parti-parti di dalam Pakatan Harapan, ya. Hari pertama beliau ambil alih jawatan Perdana Menteri pun dah nampak dah usaha, ya. Beliau cuba nak melanggar
prinsip Pakatan Harapan bila mana beliau nak jadi Menteri Pendidikan, sedangkan kita tahu ya kita dah janji Perdana Menteri hanya pegang satu jawatan. Tapi nasib baiklah bila ada tentangan dan sebagainya beliau tak jadi Menteri Pendidikan. Cubaan beliau pada ketika itu ya untuk kembali menjadi Mahathir 22 tahun yang lalu. Ya, kita dah nampak rentaknya dan bagai-bagai lagi lah ya. Cara beliau ya, percakapan beliau yang melukakan hati penyokong-penyokong Pakatan Harapan ya. Terutama yang paling kita jelas lihat pelanggan Mahathir ini apabila beliau sentiasa meluahkan dendam kesumat peribadinya kepada Najib Tun Razak. Ya, kita menyerang Najib sebelum Mahathir serang Najib. Kita bukan nak bela Najib. Bahkan kita adalah parti Pakatan Harapan adalah parti yang pertama yang lebih awal menyerang Najib Tun Razak. Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang paling awal ya mendedahkan skandal 1MDB ini. Kita masih ingat 2011 sebelum Anwar masuk penjara lagi, Anwar dah sebut tentang skandal 1MDB ini di Parlimen. Tapi ketika itu ramai tidak tahu ya, ramai tidak membawa isu ni, membongkar isu ni sehinggalah akhirnya dibawa sendiri oleh saudara Fizil Ramli, Tony Pua dan beberapa orang lagi yang membawa isu 1MDB ini dan dibongkarkan. Dan akhirnya Mahathir pun bawa isu ini. Ya, Mahathir membawa isu ini. Jadi kita kepada ketika itu kita adalah orang yang juga menyerang Najib. Dan bila Najib telah pun dijatuh hukuman, Najib dibawa mahkamah dan proses berjalan di mahkamah, Anwar tidak lagi menceritakan tentang Najib perompak penyamun dan sebagainya. Kerana kita tahu, kita yang dedahkan, kita yang bongkar. Dan benda ini berada di mahkamah. Adakah Anwar nak pengaruh keputusan mahkamah? Tidak. Serah kepada mahkamah. Tetapi Mahathir bukan jenis macam tu. Mahathir sentiasa mencari jalan bagaimana nak kenakan juga Najib Tun Razak. Ya, dendamnya sampai ke hari ini. Sekarang ini dendamnya selain daripada Najib adalah Anwar Ibrahim. Beliau mungkin kecewa dalam pembahasan Anwar Ibrahim di Parlimen, dalam pembahasan bajet Anwar Ibrahim, 90 minit masa yang diberikan kepada Anwar Ibrahim berucap membahaskan bajet, sikit pun Anwar Ibrahim tidak sentuh pasal Najib Tun Razak. Sikit pun Anwar tak sentuh. Yang Anwar sentuh adalah tentang bajet di bawah Muhyiddin Yassin. Ya, kerana kita berdepan bawah kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan pengkhianat ini, dan kita berdepan dengan pemegang kuasanya adalah Muhyiddin Yassin. Ya, Muhyiddin Yassin. Jadi Najib telah pun menerima dah diputuskan oleh mahkamah dan berada di peringkat rayuan. Apa perlunya Anwar nak hentam Najib habis-habisan di Parlimen? Apa faedahnya kepada rakyat? Ya, rakyat menuntut dalam keadaan sekarang ini kesempitan hidup rakyat dengan COVID dan sebagainya. Ini yang rakyat nak dengar dalam Parlimen, bukan cerita-cerita yang Najib 1MDB dan sebagainya yang telah berada di mahkamah. Ya. Dan Anwar juga tidak ceritakan kisah-kisah Zaid Hamidi. Kerana perkara ini pun berada di mahkamah. Tetapi Mahathir masih lagi tak puas hati. Apa yang beliau inginkan sebenarnya? Ya, apa yang beliau ingin sebenarnya? Yang sebenarnya beliau ingin melindungi diri beliau, melindungi anak-anak dan keluarga beliau agar apa sahaja yang beliau lakukan sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri dahulu tidak terbongkar. Dengan sebab itu, sebelum orang bongkar kes aku, lebih baik aku cerita kes-kes orang yang lain. Ini style Mahathir Mohamad. Dan menjelang hari penggunaan bajet ini, Mahathir amat bimbang. Ya? Mahathir amat bimbang sekiranya Muhyiddin jatuh. Ya? Sekiranya Muhyiddin jatuh. Kerana plan beliau daripada awalnya sememangnya tidak mahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ya? Dan kita faham UMNO juga bercadang untuk menjatuhkan Muhyiddin. Dan kita juga faham bila UMNO nak jatuhkan Muhyiddin, bukan bererti kita katakan UMNO mahu Anwar menjadi Perdana Menteri. Ini kita faham dan Anwar juga faham. Ya? Anwar juga faham. Tak semua dalam UMNO mahu beliau menjadi Perdana Menteri. Tapi tak semua juga dalam UMNO tak mahu menerima beliau sebagai Perdana Menteri. Ya. Sekarang ni kapasiti Mahathir di mana? Sekiranya bajet ini hendak diundi. Kalau Mahathir berterusan menyerang Anwar, tetapi beliau juga menolak bajet, bermakna Mahathir mahu Muhyiddin jatuh, tetapi Mahathir ada plan lain, iaitu bukan untuk memberi ruang kepada Anwar Ibrahim.
Sudah pastinya Mahathir tidak akan memberi ruang, dan sekiranya ada undian kepada Anwar, sudah pastinya 3-4 orang di dalam Parti Pejuang ini akan cuba dipengaruhi oleh Mahathir agar tidak memberikan undi kepada Anwar Ibrahim. Dan saya yakin kalau ada pun undian berlaku untuk menentukan siapa Perdana Menteri yang menolak dari Parti Pejuang ini, hanya beliau dan anak beliau sajalah. 2 orang kan. Yang lain belum tentu. Yang lain belum tentu. Walaupun ada dalam Parti Pejuang. Okey. Kita amat merasa kesal lah apabila baru saja lagi Khalid Samad mengeluarkan kenyataan menegur Mahathir supaya jangan menyerang Anwar Ibrahim. Tidak ada gunanya serang Anwar Ibrahim. Akan memperkuatkan kedudukan Muhyiddin Yassin dan juga Azmin. Itu teguran daripada Wabi Khalid Samad. Wabi Khalid Samad ini membuat teguran setelah melihat, kalau kita lihat di media sosial berlaku perbalahan di antara penyokong-penyokong keadilan dan juga penyokong amanah dan sebagainya. Tapi ingin kita sebut di kalangan penyokong benarlah berlaku perbalahan. Kita lihat pandangan di antara cyber trooper amanah dan juga keadilan, khususnya dari aspek memberi kepercayaan kepada Tun dan juga menentang Tun Mahathir. Dan kita faham prinsip amanah seperti mana yang disebut oleh Khalid Samad, bahawa amanah 100% menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Cumanya amanah kata amanah tidak menyerang, tidak mahu menyerang dan tidak mahu memusuhi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu amanah punya prinsip. Tak apalah itu keputusan politik Parti Amanah. Kita harus hormatinya. Kita harus hormatinya. Dan bagi keadilan, keadilan sendiri tidak pernah kata putus atau secara resminya memutuskan hubungan dengan Mahathir Mohamad. Keadilan tidak pernah memutuskan hubungan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Anwar berkali-kali sebut tidak ada masalah bagi keadilan untuk bekerjasama dengan Tun. Yang menjadi masalahnya apabila Tun sendiri menyatakan beliau hanya mahu bekerjasama dengan Amanah dan juga DAP. Apabila beliau tidak mahu bekerjasama dengan keadilan, adakah keadilan harus dipersalahkan? Keadilan tidak harus dipersalahkan. Keadilan hanya membuat ketetapan tidak mahu menerima Tun kembali menjadi Perdana Menteri. Itu saja. Kerjasama tidak ada masalah. Sesiapa pun yang mahu beri kerjasama, kita terimalah kerjasama mereka. Usahakan Mahathir Mohamad. Kalau Najib Tun Razak nak berikan undi kepada kita menjadi kerajaan, apa masalahnya? Apa masalahnya kalau Najib nak bagi undi kepada kita? Adakah kita kerana undi Najib Tun Razak tu maka kita lantik Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri? Atau menjadi timbalan Perdana Menteri? Atau menjadi Menteri Kabinet? Tidak mungkin akan berlaku. Tapi kalau undian itu diberi kepada kita untuk mendapatkan balik mandat kita, apa masalahnya? Begitulah dengan Mahathir. Kalau Mahathir nak beri kesongan kepada kita, apa masalahnya? Tapi nak angkat Mahathir ini kembali menjadi Perdana Menteri, minta maaf lah, minta maaf. Cukuplah, cukuplah kita bagi ruang kepada beliau untuk membuli kita, sehingga jatuh kerajaan kita. Tarikh janji Tun dah sampai. Ini kata Nasir Ibrahim. Okey, Azizul Abdul Hamid juga selamat datang. Okey. Sepatutnya bila Khalid Samad membuat teguran, sepatutnya Mahathir terimalah, kerana Amanah di antara orang yang dikatakan sebagai orang tengah, antara PKR dan antara Anwar Ibrahim dan juga Mahathir. Bila Khalid Samad membuat teguran begitu, sepatutnya Mahathir terimalah. Kalau tak mau terima pendapat daripada Anwar Ibrahim, takkan tak boleh terima pendapat daripada Khalid Samad. Supaya tidak ada lagi serang menyerang. Tapi malangnya beberapa hari selepas Khalid Samad mengeluarkan kenyataan itu, Mahathir bertambah hebat serangannya. Seperti hari ini dalam Facebook beliau, bertambah hebat serangannya kepada Anwar Ibrahim. Yang peliknya Anwar Ibrahim tidak membalas satu patah pun. Tidak membalas satu patah pun. Kalau kita lihat live yang diadakan bersama Malaysia Gazette baru ni, wawancara bersama Anwar Ibrahim, sepatutnya itulah waktu ketika yang paling baik untuk Anwar menyerang Mahathir Mohamad. Tapi sepanjang wawancara bersama Malaysia Gazette, Anwar tidak menyerang
Mahathir Mohamad. Akhirnya wartawan terpaksa tanya soalan provok kepada Anwar Ibrahim. Ya, macam mana Tun kata Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri dalam keadaan negara dalam kritikal. Anwar ni tak layak kerana Anwar pernah berada bersama saya dulu. Saya tahu beliau tidak boleh menangani krisis. Ya, itu soalan daripada wartawan. Ya, dan wartawan juga memetik kata-kata Tun. Seperti mana Tun kata, Anwar ini dulu pun saya yang ambil, saya angkat beliau dalam politik daripada orang yang tidak ada apa-apa. Saya angkat beliau ke dalam UMNO dan akhirnya menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Tun Mahathir mengungkit kembali kononnya jasa beliau kepada Anwar Ibrahim. Apa Anwar jawab? Ya? Anwar sikit pun tidak menghina Tun, sikit pun tidak mengaitkan Tun, bahawa Anwar mengatakan terima kasih dan beliau tahu dan beliau setuju bahawa Mahathir ada jasanya kepada beliau, angkat beliau di dalam UMNO. Tetapi beliau menyatakan bahawa beliau juga ada jasa kepada Mahathir. Ya? Kecemerlangan UMNO, Pemerintahan Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional yang terbaik, pengurusan keuangannya, defisitnya, bajetnya adalah sewaktu Anwar menjadi Menteri Keuangan. Ya? Perkembangan syiar Islam, perkembangan Islam, penerapan nilai-nilai Islam di bawah Kerajaan Barisan Nasional berlaku apabila Anwar berada di dalam UMNO. Ini yang orang lihat masa itu Barisan Nasional hebat. Ya? Ketika itu kita lihat PAS pun tak boleh hidup ketika Anwar berada di dalam UMNO. Sewaktu Anwar tidak berada dalam UMNO, UMNO sentiasa berdepan dengan PAS dengan bermacam-macam isu di bawah PAS. PAS tidak ada lain isu lah dulu kan. Hududnya dengan amanah haji hadinya macam-macam lah. Kan? Untuk nak lawan UMNO ni. Sebab mereka anggap lawan UMNO itu jihad. Kalau mati ketika melawan UMNO itu adalah mati syahid. Ini PAS bawa dulu dalam propaganda mereka menyerang BN. Tetapi bila Anwar Ibrahim ini, orang yang pernah menjadi Presiden ABIM, yang berada sebagai Presiden dan timbalannya arwah almarhum Ustaz Fadino, Presiden PAS sendiri, ya, berada di bawah Anwar Ibrahim dalam ABIM. Ya, dan orang yang ada pengaruh, ya, terutamanya dari segi Islam di Malaysia ini, ya, sebelum menyertai UMNO, seperti kata Mahathir, Anwar ni kosong, tak ada apa-apa, dibawa dalam UMNO, barulah nampak Anwar ni hebat. Mahathir nak tipu siapa? Adakah beliau ingat beliau seorang saja yang mengenali Anwar Ibrahim? Ya? Anwar Ibrahim ni dikenali sebelum beliau masuk UMNO lagi. Ya, sebelum masa beliau pelajar lagi, nama Anwar Ibrahim ni disebut-sebut. Demonstrasi baling, membela petani-petani di baling. Kalau bukan Anwar Ibrahim yang mengetuainya, siapa lagi yang mengetuainya? Ya. Kemudian beliau juga pernah menjadi pengurusi belia Islam sedunia sebelum beliau menjadi UMNO. Nama beliau gah di negara Islam sebagai seorang anak muda, ya, pejuang Islam yang hebat dalam pidatonya, penyampaiannya, ya, dan idea-ideanya tentang Islam, pandangan-pandangannya tentang Islam. Walaupun beliau bukan ulama, tapi beliau boleh menghuraikan berbagai pandangan tentang Islam. Ini yang ada kehebatan pada Anwar Ibrahim. Dan Mahathir tahu kehebatan Anwar ini. Mana mungkin Mahathir ketika itu Perdana Menteri nak angkut orang daripada luar yang tak ada apa-apa kebolehan untuk dimasukkan dalam UMNO. Bodohlah Mahathir ketika itu. Ya? Apabila Mahathir mengambil Anwar masuk ke dalam UMNO, itu satu tindakan yang bijak daripada Mahathir. Pada ketika itu tindakan politiknya betul dan tepat. Ya? Yang tak tepatnya bila Anwar bersetuju masuk dalam UMNO. Ya, tindakannya memang tidak tepatlah. Tindakan politiknya memang tidak tepat. Walaupun nawaitunya betul. Bak kata almarhum Ustaz Fadinor sendiri pernah menasihat Anwar Ibrahim. Ya, kalau boleh janganlah masuk dalam UMNO. Ya. Anwar Ibrahim bagi tahu beliau cuba nak menerapkan, ya, nak betulkan UMNO daripada dalam. Menerapkan nilai-nilai Islam ini di dalam UMNO. Cuba nak mengislamisasikan UMNO ini dari dalam. Itu niat Anwar Ibrahim. Dan beliau nyatakan kepada almarhum Ustaz Fadino, ya, almarhum Ustaz Fadino sebut, kalau kamu nak cuci najis, jangan masuk dalam tong najis. Itu nasihat almarhum Ustaz Fadino. Kalau kamu nak cuci najis, jangan masuk diri kamu dalam tong najis. Kerana dengan diri-diri kamu nanti akan terkena dengan najis. Ini pesanan almarhum Ustaz Fadino. Dan betul pesanan almarhum Ustaz Fadino.
Ya. Sebab itu tindakan Anwar memasuki UMNO itu adalah tindakan politik yang tak betul. Yang tak betul. Ya. Tindakan politik walaupun niatnya betul untuk membetulkan UMNO, untuk menerapkan nilai Islam dalam UMNO. Tapi setakat mana boleh bawa? Tapi tidaklah kita katakan usahanya itu gagal. Ada kejayaannya, tetapi tidak sampai ke tahap seperti mana yang Anwar harapkan. Ya. Dan tindakan Mahathir pula bawa Anwar masuk dalam UMNO, itu tindakan betul. Tindakan politik. Kerana nak memperkuatkan parti UMNO yang ketika itu hebat berdepan dengan parti Islam PAS yang menjual agama ini, ya, tidak lain tidak bukan kenalah bawa tokoh yang boleh berdepan dengan PAS. Dan siapa tokohnya lagi kalau bukan Anwar Ibrahim ketika itu. Sebab itu Mahathir bawa Anwar Ibrahim masuk. Kerana nak melindungi ataupun nak memperkuatkan UMNO dan juga kerajaan ketika itu. Dan beliau berhasil. Apabila Anwar masuk dalam kerajaan, kita dapati bahawa PAS semakin lama semakin lemah apabila berdepan dengan UMNO. PAS sudah tidak ada isu lagi nak dibawa kecuali isu hudud ketika itu. Kerana itu sahaja kerajaan yang kerajaan tidak mampu nak lakukan, ya. Jadi tidak ada lain lah. Hudud dalam ceramah mana-mana pun hudud. Ya, berhukumlah kamu dengan hukum Allah, itulah ayat-ayat yang dibawa dalam materi ceramah. Ya. Kerana nak cerita pasal kewangan, Anwar telah menguruskan kewangan dengan baik. Nak cerita pasal nilai-nilai Islam, ya, Anwar telah lakukan. Ya. Perkembangan tentang Universiti Islam, Bank Islam, Takaful Islam, Insurans Islam, ya, Ar-Rahnu dan sebagainya. Bahkan dalam sistem pendidikan, sewaktu beliau menjadi Menteri Pendidikan, beliau menerapkan nilai Islam. Di mana ketika itu saya sempatlah masa sekolah. Saya ada tahun 1, tahun 2, masa tu lelaki pakai seluar pendek. Lelaki pakai seluar pendek, perempuan pakai skirt, cikgu-cikgu pun ramai pakai skirt di sekolah. Tapi bila Anwar jadi Menteri Pendidikan, beliau mengeluarkan arahan, garis panduan, lelaki Islam pakai seluar panjang, perempuan pakai baju kurung dan juga bertudung. Ya? Beliau tidak memaksakan tudung, tetapi beliau meletakkan pakaian seragamnya adalah berbaju kurung. Dan bermula selepas itu perempuan Islam, ya, pelajar-pelajar Islam, perempuan memakai baju kurung dan juga bertudung. Lelaki pula pakai seluar panjang. Kemudian di asrama-asrama diperkenalkan, setiap asrama mewajibkan sebulan sekali ada majlis Qiyamul Lail. Mesti adakan. Bila Anwar jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, ya, jabatan-jabatan kerajaan, seminggu sekali mesti ada tazkirah di jabatan masing-masing. Ini usaha yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Selain daripada Universiti Islam, Bank Islam, Takaful dan sebagainya, ya. Bahkan dalam sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan, dalam pembentangan bajet Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, beliau tidak pernah lepas daripada membaca beberapa potong hadis dan juga Al-Quran dan membawa kisah-kisah di mana zaman-zaman dahulu, zaman-zaman khalifah dahulu, bagaimana nak menguruskan keuangan, bagaimana nak berjimat cermat. Ini kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat yang dibawa oleh Anwar Ibrahim diterapkan dalam belanjawannya. Ya, betul, Anwar Ibrahim tidak keluar dalam TV hari-hari baca doa seperti mana abah kau. Ya, hari-hari baca doa dalam bahasa Melayu. Betul, ketika itu Anwar Ibrahim tidak keluar TV membacakan doa dan sebagainya, tapi beliau praktikkan dalam amalan dan juga pentadbiran beliau bila apa saja kementerian yang beliau diberi tanggungjawab oleh Mahathir Mohamad ketika itu. Ya. Beliau saja bukan boleh baca doa, beliau boleh menjadi imam dalam solat, beliau boleh baca khutbah tanpa menggunakan teks. Ya. Bukan saja dalam negara kita, bahkan kalau kita lihat, kalau kita Google sendiri, ya, beliau baca khutbah di negara-negara luar sana, beliau bertemu dengan para pelajar kita di Mesir, di Amerika Syarikat dan sebagainya. Bila datang bertemu dengan para pelajar, beliau diberikan peluang untuk membaca khutbah. Ya. Ini Anwar Ibrahim. Dan silapkah Mahathir mengambil Anwar Ibrahim? Tidak silap, tindakannya bijak. Ya. Tapi bila Anwar Ibrahim menampilkan kepimpinan yang bersih, apabila Anwar Ibrahim dilihat tidak mengkayakan anak bininya, ya, sampai sekarang kita lihat keluarga Anwar Ibrahim seperti biasa. Ya. Isterinya hanya ahli parlimen, anaknya juga ahli parlimen, bukan korporat-korporat, bukan jutawan-jutawan seperti Mirzan, Mukhris, ya, Mohzani dan sebagainya. Anaknya seorang biasa, ahli parlimen biasa. Ya.
Dan yang lain yang tidak aktif dalam politik pun tidak ada memegang apa-apa jawatan kontrak besar JLC dan sebagainya. Walaupun kita dah merintah 22 bulan, anaknya tidak dapat apa-apa. Ya? Beliau ahli parlimen biasa. Suatu kita merintah, Anwar Ibrahim tidak jadi menteri, dia ahli parlimen biasa. Ya? Walaupun perempuannya, Wak Azizah, selaku timbalan Perdana Menteri. Ya? Tidak ada apa-apa pun yang diberikan kepada keluarga beliau. Jadi Mahathir melihat Anwar ini adalah satu-satunya tokoh yang tidak mengambil apa-apa hak rakyat. Ya? Yang tidak mengkayakan keluarganya. Jadi orang macam ini bahaya sekiranya menjadi Perdana Menteri. Sebab kalau dia sendiri tidak mengkayakan dirinya, kalau Anwar sendiri tidak mengkayakan keluarganya, beliau tidak ada masalah untuk menangkap mana-mana pemimpin, ya, yang kaya diri dan juga keluarganya dengan hasil rompakan, ya, hak rakyat. Sebab itu Anwar berani berdepan dengan mana-mana pemimpin dalam isu penyelewengan ataupun rasuah kerana beliau sendiri tidak melakukannya. Tapi bayangkan kalau beliau sendiri melakukannya, bagaimana beliau boleh mengambil tindakan kepada orang lain. Sebab itu Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, Mahathir Mohamad banyak melepaskan orang-orang. Ya. Contohnya, ada tuduhan yang dibuat kepada Puteri UMNO ketika itu, ahli parlimen di Melaka sana, ya, dalam isu pengambilan duit satu NDB. Ya. Bila tekanan dibuat, orang ini daripada UMNO masuk bersatu. Ya, masuk Parti Bersatu untuk memperbanyakkan kerusi ahli parlimen bersatu dan kerajaan PS ketika itu. Bila buat dia masuk, termasuklah Mustafa Mohamad, dijeli. Ya, ada kes. Ya, tapi bila umum masuk bersatu untuk memperbanyakkan jumlah ahli parlimen bersatu dalam kerajaan PH, ya, maka kes beliau disorok. Yang tak masuk, yang tidak berada dalam PH, kenalah. Ya, seperti Syahrir Samad, Ahmad Maslan, ya, yang dikatakan ambil duit satu NDP. Ini kenalah. Kalau Ahmad Maslan masuk dalam bersatu, Ahmad Maslan boleh selamat. Ya, ini cara Mahathir. Bila pegang satu-satu fail, ya, inilah senjata beliau untuk mengugut. Sekarang ni beliau tidak boleh nak ugut Anwar Ibrahim sebab tidak ada fail. Kalau Anwar Ibrahim ni pernah berada bawah Mahathir dahulu, ada kes, ya, sampai sekarang Anwar Ibrahim tidak boleh nak lawan Tun Mahathir. Sebab itulah satu-satunya pemimpin yang Anwar Ibrahim tidak boleh nak buat apa-apa pada dia adalah Anwar Ibrahim. Yang lain tidak ada masalah bagi Mahathir. Ya. Kasim Muhyiddin Yassin bukan Mahathir tidak tahu. Beliau tahu, Zaimidi semua beliau tahu. Sebab itu mereka ini tidak ada kekuatan seperti mana kekuatan yang ada pada Anwar Ibrahim untuk berdepan dengan Mahathir Mohamad. Ya, hanya Anwar Ibrahim saja orang yang boleh mampu berdepan dengan Mahathir Mohamad secara gentleman. Ya, sekarang ini saja kita lihat Anwar tidak menyerang Mahathir kerana pertama sekali mengenangkan Mahathir dia dah tua dah 95 tahun. Yang kedua, Mahathir ini bukan orang yang memegang kuasa sekarang ini. Buat apa kita nak habiskan masa menyerang orang tidak memegang kuasa? Ya. Tetapi mengapa orang tua ini tak habis-habis lagi duk nak cerita pasal Anwar Ibrahim? Sampai jatuhnya kerajaan PH pun nak salahkan Anwar Ibrahim. Kita masih ingat suatu kerajaan selepas langkah Sheraton. Ya, suatu langkah Sheraton ketika itu tindakan UMNO dan PAS ketika itu untuk menentukan Perdana Menteri selepas Mahathir letak jawatan. UMNO dan PAS tidak mahu mengambil bahagian di dalam memilih mana-mana calon. Ketika itu UMNO dan PAS membuat tindakan ataupun keputusan yang betul dan tepat, iaitu untuk minta Yang Tuan Agong bubar parlimen. Jadi mereka tidak mahu memilih sama ada Anwar ataupun Tun Mahathir. Ya, mereka tidak mahu terlibat. Dan hanya nama Anwar dan juga Mahathir dibawa dan dipersembahkan ke bawah Duli Tuanku. Berapa sokongan yang Mahathir dapat? Ya, antara dua ini yang dikatakan beliau lebih dapat sokongan, beliau ada numbers lebih hebat daripada Anwar, beliau ada sokongan lebih hebat daripada Anwar. Berapa dia dapat? Faktanya, Tun Dr. Mahathir hanya mendapat 66 undi saja di kalangan ahli parlimen yang mengundi ketika itu. Beliau hanya dapat 66 undi. Berapa Anwar dapat? Anwar mendapat 92. 66 dengan 92 jauh bezanya sokongan yang Anwar perolehi, ya, ketika itu apabila dibanding dengan Tun Dr. Mahathir.
Bagaimana Tun boleh bagi tahu dengan orang ramai bahawa beliau ada numbers, beliau lebih banyak numbers daripada Anwar. Apabila beliau bertemu jantan satu dalam satu gelanggang berdepan dengan Anwar Ibrahim, jelas bahawa Mahathir hanya mendapat 66 dan Anwar mendapat 92. Kalau dicampurkan jumlah ini, kalau satu calon saja dipersetujui ketika itu, kerajaan Pakatan Harapan masih memerintah, iaitu kita boleh mendapat 158 sokongan. Ya, 66 campur dengan 92, 158 dan kerajaan PS boleh memerintah. Tapi kenapa berlaku pecahan ini? Kerana Tun masih nak jadi Perdana Menteri. Itu isu dia. Tun masih nak jadi Perdana Menteri setelah beliau dengan sengaja meletakkan jawatan. Beliau nak jadi Perdana Menteri kali ketiga. Manusia bakal mana boleh terima seorang nak tua 95 tahun nak jadi Perdana Menteri kali ketiga setelah dia letak jawatan dengan sendirinya. Siapa boleh terima, saudara? Ini bukan isu Anwar kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Ini isu orang tua ini yang kemaruk nak pegang jawatan. Dah diberi jawatan, tak buat kerja. Letak jawatan, tak bincang dengan orang. Bila dah letak jawatan, Agung pujuk jangan letak. Masih lagi nak letak. Bila Agung nak terima letak, nak cari calon baru, masih lagi nak jadi Perdana Menteri. Siapa boleh terima? Ya? Sebab itulah berlaku pecah undi ketika itu. Beliau dapat 66 sokongan. Ya? Kemudian Anwar dapat 92. Kalau dijumlahkan, kita masih jadi kerajaan. Kerana kita dapat 158. Jauh lebih besar daripada yang Muhyiddin dapat sekali. Yang Muhyiddin dapat ni pun dah bawah dah, 112. Bawah dah. Tak kira lagi dah meninggal ni. Ya? Tapi Muhyiddin masih tak letak. Ni cerdik sikit lah Muhyiddin. Cerdik dia tak betul lah kan. Dari segi demokrasi ni tak betul. Tapi cerdik dari segi orang politik. Ya, orang jahat ni dia cerdik. Kita jangan lupa. Kebanyakan orang jahat tak semua bodoh. Ada orang jahat cerdik. Cerdiknya Muhyiddin ni, dia tahu beliau tidak ada sokongan. Tapi beliau tidak letak jawatan. Ya. Bodohnya Mahathir ni, dia tahu kalau dia tak letak pun masih boleh jadi kerajaan, tapi beliau letak. Sebab niatnya memang nak jadi Perdana Menteri yang bukan atas nama Pakatan Harapan, tetapi atas nama Kerajaan Perpaduan. Itu yang sebenarnya. Sebab itu beliau kena hancurkan dahulu Pakatan Harapan, ya, hancurkan dahulu Pakatan Harapan dengan satu pengorbanan. Beliau kata tak apalah, aku tak jadi Perdana Menteri dulu bawah kerajaan Pakatan Harapan, tapi aku akan disokong oleh orang ramai. Ya, aku akan gunakan PKR, akan gunakan Pakatan Harapan, aku akan gunakan beberapa orang UMNO untuk angkat aku kembali menjadi Perdana Menteri, tetapi bukan atas nama Pakatan Harapan, tetapi atas nama Kerajaan Perpaduan. Sebab apa nak atas nama Kerajaan Perpaduan? Hanya satu saja matlamatnya, ya. Beliau nak jadi Kerajaan Perpaduan bukan kerana tak untuk memperbaiki ekonomi negara, bukan kerana untuk memajukan negara, bukan untuk kesejahteraan negara. Beliau hanya nak jadi Perdana Menteri bawah Kerajaan Perpaduan kerana nak menyekat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Selagi kerajaan itu bernama Kerajaan Pakatan Harapan, Mahathir mahu tak mahu akhirnya akan terpaksa serah kepada Anwar Ibrahim. Sebab ini janji kita. Ya? Sebab itu untuk nak mematikan janji ini, kerana kena bunuh dulu Pakatan Harapan itu. Ya? Kena matikan dulu, musnahkan dulu Pakatan Harapan itu. Baru boleh dia jadi Perdana Menteri tanpa ada desakan ataupun tuntutan daripada Anwar Ibrahim untuk menggantikan beliau. Ya, kalau beliau jadi Perdana Menteri bawah Kerajaan Perpaduan, Anwar Ibrahim tidak lagi boleh diletakkan sebagai penggantinya kerana ini tidak ada dalam perjanjian Kerajaan Perpaduan. Ya, yang ada perjanjian Anwar menggantikan beliau adalah dalam Pakatan Harapan. Sekarang ni katanya Pakatan Harapan telah pun habis. Era Pakatan Harapan telah pun terkubur. Yang ada sekarang ini adalah Kerajaan Perpaduan yang aku jadi Perdana Menteri, yang aku boleh lantik mana-mana menteri, tidak ikut parti politik. Sesiapa pun aku percaya yang boleh tunduk dan sujud melutut depan aku, itulah menteri yang aku akan lantik. Ini satu cita-cita ke arah kediktatoran. Ya? Cita-cita Mahathir untuk menjadi diktator, ya, dalam negara kita. Dan alhamdulillah, apabila idea beliau nak jadi Perdana Menteri di bawah Kerajaan Perpaduan itu gagal kerana tidak dipersetujui oleh UMNO,
tidak dipersetujui oleh PAS, tidak dipersetujui juga oleh Pakatan Harapan. Maka beliau gagal. Apabila beliau rasa dirinya telah gagal, barulah beliau terhegeh dengan muka tak malunya nak kembali semula kepada Pakatan Harapan. Tetapi masih lagi ada niat. Masih lagi tidak mahu terima Anwar. Dan keluarlah teori-teori bahawa beliau nak jadi Perdana Menteri 6 bulan. Ya, bagilah saya jadi Perdana Menteri 6 bulan, Anwar jadi timbalan. 6 bulan nanti saya akan serahlah pada Anwar. Ini orang tua ni walaupun orang kata dah nyanyuk, tapi orang jahat ni kalau nyanyuk pun berjalan lagi otak dia. Sebab apa? Dia dibantu oleh iblis dan syaitan memberikan idea-idea yang memang jahat, ya. Satu pandangan yang jahat, ya, satu pandangan yang tidak masuk akal, satu pandangan yang boleh dikatakan sifat seorang munafik, ya. Siapa ada jaminan kalau Mahathir jadi Perdana Menteri 6 bulan, kemudian selepas itu Anwar jadi menggantikan beliau? Tidak ada jaminan, saudara. Ya. Kalau waktu beliau ada kuasa pun, ya, beliau ada peluang untuk nak serah pada Anwar pun, ketika beliau nak umum letak jawatan, beliau tak beri kepada Anwar pun, apa jaminan 6 bulan selepas itu beliau akan beri kepada Anwar Ibrahim? Tidak ada jaminan. Sebab itu Anwar ini tidak bodoh. Maka Anwar tolak idea itu. Ya. Anwar tolak idea Mahathir nak jadi Perdana Menteri 6 bulan. Ya. Kalau kita ni, kalau Anwar ni kemaruk kuasa, tak memikirkan, ya, Anwar boleh saja terima 6 bulan. Tak lama, saudara. Pejam celik 6 bulan. Cukup tempoh. Kalau dulu pun dah kira 6 bulan lah kan. Dah lebih daripada 6 bulan sekarang. Dah Anwar jadi PM. Kalau Anwar ni jenis orang yang pandang pada kuasa, 6 bulan tak lama, tak apalah. Jadi TPM dulu. Tapi Anwar tahu dan Anwar kenal siapa itu insan yang bernama Mahathir Mohamad. Ya, alhamdulillah, ya, tidak berlaku ketika itu. Anwar tidak masuk perangkap Mahathir Mohamad. Ya. Sebab kita tahu selepas 6 bulan tu memang betul. Ya. Kita diyakinkan oleh rakan-rakan kita daripada Parti Amanah dan juga DAP menyatakan kita buat suatu surat perjanjian dengan Mahathir. Kita letakkan tarikh kali ini. Mahathir 6 bulan. 6 bulan. Kita bagi surat, Mahathir sign. Letak jawatan 6 bulan. Kita akan tentukan, ya, bab kata Khalid Samad, kita akan tentukan Mahathir letak jawatan 6 bulan. Tidak macam dulu, tak ada tarikh. Kali ini kita bagi tarikh 6 bulan, kita akan tentukan. Itu rakan-rakan cuba nak memujuk Anwar untuk menerima tawaran Mahathir. Tapi Anwar tidak sebodoh itu. Ya. Betul, saya yakin selepas 6 bulan Mahathir akan tak jawatan. Apabila Amanah ataupun DAP pikat kan, mendesak supaya okey cukup Tun 6 bulan tu kena letak. Memang beliau akan letak. Tapi apakah beliau buat? Ya, apakah beliau buat? Beliau letak jawatan dan akan beliau beritahu kawan dia, sekutu-sekutunya dalam bersatu, dan beliau beritahu kawannya dalam warisan yang baik dengan beliau supaya tidak memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Adakah Anwar Ibrahim boleh ganti ketika itu? Tak boleh lah. Apabila Mahathir menghasut rakan-rakan dia yang lain supaya tidak memberikan sokongan kepada Anwar. Ha? Dan kita tidak boleh salahkan Mahathir ketika itu. Sebab dia akan kata, saya dah letak lah. Saya dah letak jawatan. Saya dah tunai janji saya 6 bulan. Tapi masalahnya, yang lain tidak mahu sokong Anwar. Apa saya nak buat? Ini jawapan dia. Bila Anwar naik, dia akan beritahu kawan jangan sokong Anwar. Tapi bila beliau nak naik, beliau mengharapkan sokongan dia daripada PKR. Beliau mengharapkan sokongan dia PKR. Sebab itu saya pelik bila rakan-rakan dalam pimpinan selalu sebut, ya, kita sokong Tun pasal Tun ada numbers. Bila kita tanya mana numbers yang Tun nak dapat, ya, dia pun buat kira-kira warisan sokong, GPS, PKR sokong. Dia masukkan jumlah PKR yang lebih ramai daripada warisan itu sebagai sokongan kepada Tun. Bila terangkat Tun, kenapa kamu nak ambil sokongan daripada PKR yang ada 38, ya 30 lebih, hampir 40 ahli parlimen nak sokong Tun. Tapi kenapa susah sangat? Bila nak angkat nama Anwar ni, warisan berapa orang? Ya 8 orang, 9 orang saja. Ya. Bersatu bawah Tun, berapa tinggal berapa orang? Susah sangat ke? Yang sedikit ni mengalahlah kepada yang jumlah yang banyak. Ya. Contohnya macam saya sebut tadi. Masa nama Tun dan Anwar dibawa ke parlimen, Tun hanya dapat 66 sokongan. Anwar 92. Dalam situasi ini, siapa yang sepatutnya mengalah? Siapa sepatutnya mengalah? Pertama, Tun kena mengalah sebab dia dapat jumlah hanya 66. Tak ramai yang sokong dia.
Yang ramai sokong Anwar 92 jumlah. Sepatutnya Tun kena mengalah kerana jumlah yang beliau peroleh sedikit. Satu. Yang kedua, Tun kena mengalah sebab dia dah jadi Perdana Menteri. Anwar belum jadi Perdana Menteri. Yang ketiga, memang janji Pertahanan Harapan selepas kamu adalah Anwar Ibrahim. Yang kamu ni, kenapa pula lepas kamu adalah kamu, lepas kamu adalah kamu. Bila kamu dah jadi Perdana Menteri, kamu nak jadi Perdana Menteri, kenapa kamu tuduh Anwar kemaruk jadi Perdana Menteri? Kamu tuduh Anwar jatuh ke Jabatan Harapan ni kerana Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Mana otak kamu berfikir? Mana otak kamu berfikir? Sepatutnya kami dalam keadilan khususnya. Kami dalam keadilan sepatutnya hari-hari kena serang Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim memberikan sokongan kepada Tun. Kami boleh hentam Anwar Ibrahim. Ya? Datuk Seri percaya Tun. Itu sebab kami jatuh. Kerajaan PH jatuh. Sebab itu apa yang kita nak dalam manifesto tidak tercapai. Kerana Datuk Seri beri sokongan kepada Tun. Apa salahnya kita letak Wan Azizah? Kan? Tapi kita tak serang Anwar Ibrahim. Sebab kita tahu. Ya? Kita mana tahu orang nak khianat. Agama kita ajar pun bersangka baik. Walaupun orang tu musuh dulu dengan kita. Apabila kita nak bersama dengan kita, nak bantu kita ya, untuk melaksanakan perkara baik, pertama sekali bersangka baik. Kemudian bila dah bersangka baik, berlaku juga pengkhianatan, jangan percaya lagi. Ya, kali pertama kita boleh anggaplah dia telah melakukan kesilapan. Mahathir ni, ya, 22 tahun dulu. Ya, apabila dia dah bersama kita, okey. Mungkin dia saat-saat penghujung usianya dia nak tunjuk kebaikan, nak berbakti kepada rakyat, berbakti kepada negara. Ya, nak menebus kembali kesalahan-kesalahan dan fitnah beliau, kezaliman beliau atas Datuk Seri Ibrahim. Jadi kita beri peluang. Tapi bila peluang diberi dan beliau masih lagi tidak insaf, maka tidak ada gunanya lagi kita nak bersangka baik dengan orang macam ni, walaupun kita tidak ada masalah sekiranya Tun nak sokong kita. Ya. Masalah kita apabila Tun nak jadi pemimpin balik. Masalah kita apabila Tun menunjukkan orang lain, ya, Syafiq Hafdal contohnya. Ya, walaupun beliau tak mau jadi Perdana Menteri, beliau nak Syafiq Hafdal. Kenapa pula nak Syafiq Hafdal? Atas alasan apa? Syafiq Hafdal ada 8 kursi, 9 kursi. Sekarang tinggal 8, ya, dah meninggal seorang. Kenapa nak perlu Syafiq Hafdal? Adakah seluruh Malaysia ni, negara kita nak jadi Perdana Menteri seorang Syafiq Hafdal? Siapa tokoh ini? Negara di luar mana yang kenal Syafiq Hafdal? Dan Syafiq Hafdal, kita jangan lupa, dia pernah pakai baju oren di mahkamah. Ada kes. Dan sewaktu Tun kesnya bebas. Adakah ini watak yang kita nak bawa jadi Perdana Menteri? Kenapa memilih Syafiq Hafdal? Sebab apa Tun memilih Syafiq Hafdal? Kenapa Tun tidak mahu terima Anwar Ibrahim? Atas alasan Anwar Ibrahim, beliau katakan Anwar Ibrahim ni seorang ketua parti yang bukan parti majoriti Melayu, bukan parti yang berteras Melayu. Keadilan itu parti berbilang kaum, tak sesuai jadi Perdana Menteri. Kerana Anwar ini Presiden Parti Keadilan berbilang kaum. Apa beza dengan Syafiq Hafdal? Adakah Parti Warisan itu parti Melayu? Tak. Parti Warisan adalah parti berbilang kaum di Sabah. Bahkan Parti Warisan adalah parti yang hanya tumbuh di Sabah saja. Parti Warisan tidak ada di Semenanjung. Parti Warisan tidak ada di Sarawak. Parti Warisan hanya ada di Sabah. Mana mungkin parti yang hanya ada di Sabah, presidennya boleh kita angkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ya. Sedangkan Keadilan, Anwar Ibrahim adalah satu-satunya parti dalam Malaysia ini yang berada di semua kawasan parlimen. Ya. Semua kawasan parlimen di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah dan juga di Sarawak. Mana ada parti lain, ya, yang seperti Parti Keadilan yang ada di semua parlimen? Sebut UMNO. UMNO yang wujud berpuluh tahun, daripada tahun 1996, ya, sampai pernah UMNO diharamkan oleh Tun, kemudian tubuh parti UMNO baru. UMNO tidak dapat berada di seluruh parlimen seluruh Malaysia. Ya. Ini hebatnya Parti Keadilan. Bukan nak angkat dengan parti sendiri, tapi itu fakta sahaja. Ya, UMNO tidak berada di semua parlimen. UMNO tidak berada di Sarawak. UMNO ada di Semenanjung. UMNO ada di Sabah. Tapi UMNO tidak ada di Sarawak.
DAP, okey, DAP ada di Sarawak. DAP juga ada di Sabah. DAP juga ada di Semenanjung. Tapi tidak semua 222 parlimen itu ada cawangan DAP. Yang aktif, yang bergerak, yang ada keahlian, yang ada mengadakan mesyuarat agung, tak ada. Contohnya di Candi Pahang, di Kuantan, di dalam kota, tidak ada. Penyokong DAP betul ada, pemimpinnya ada. Tetapi tidak ada cawangan DAP di Kuantan dan dalam kota yang aktif, yang untuk menggerakkan mesyuarat agungnya, pemilihan di kawasan parlimen itu. Di kawasan itu, tak ada. Bila cuma ada penyokong di mata-mata tempat, itu kelebihan DAP. Ya. Tapi keadilan, sebut saja di mana kawasan parlimen. Ya. Di ceruk manalah kawasan parlimen di Sabah dan Sarawak, Parti Keadilan ada cabang di situ, ada mesyuarat diadakan, ada jawatan kuasa di situ. Ya, masalah kuat tak kuat itu lain cerita. Tapi ada cabangnya, ada mesyuaratnya, ya, ada jawatan kuasanya. Bermakna ada benih-benih keadilan di semua kawasan parlimen, 222 kawasan parlimen di Semenanjung. Jadi atas sana apa? Mahathir kata Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Ya. Mana logik akalnya nak menyokong Shafie Apdal yang hanya parti hidup di Sabah saja, itu baru-baru ni kalah dalam PRN. Ya, di Sabah, nak diangkat sebagai tokoh Perdana Menteri Malaysia. Ya, apa tujuan Mahathir? Beliau nak letak Shafie Apdal supaya PKR ini sokong Shafie, dan bila Shafie jadi Perdana Menteri, Shafie sudah pastinya akan membalas budi Tun Dr. Mahathir. Sudah pastinya akan ikut segala kehendak Tun Dr. Mahathir, kerana Tun Dr. Mahathir yang cadangkan nama beliau. Ya. Sebab itu Tun disuka Perdana Menteri orang yang boleh beliau kontrol. Beliau letakkan dulu Pak Lah. Dia ingat Pak Lah boleh beliau kontrol. Ya, dia nampak Pak Lah tu relax, tidur banyak kan. Jadi dia ingat Pak Lah boleh beliau kontrol. Tapi malangnya Pak Lah tidak juga boleh kontrol. Beliau tidak boleh kontrol Pak Lah. Beliau nak suruh Pak Lah buat jabatan Bangkok di Singapura. Pak Lah banyak tahu je. Beliau marah pada Pak Lah. Dan beliau berusaha bertungkus lumus. Memainkan peranan nak jatuhkan Pak Lah. Dan dibantu oleh Muhyiddin ketika itu. Di antara orang yang menjatuhkan Pak Lah, konspirasinya, Muhyiddin juga terlibat. Memburukkan nama Pak Lah di luar negara. Kita masih ingat bagaimana Muhyiddin hentam Pak Lah di Singapura. Muhyiddin ini dia akan cari kesempatan. Dewan Kawan sendiri pun dia boleh khianat. Sebab tu tak pelik kalau dia boleh khianat Tun, dia boleh khianat Anwar Ibrahim. Ini Muhyiddin. Jadi plan Mahathir nak jatuhkan Pak Lah kerana Pak Lah tidak ikut kemahuan dia. Ya. Sebab itu beliau angkat mempromosi nama Najib. Ya. Boleh ingat Najib juga akan ikut cakap dia. Tapi Najib juga ada cita-cita yang besar. Ya. Kehebatan Tun Dr. Mahathir tidak boleh menyaingi kehebatan Rosmah Mansor. Saka Tun Dr. Mahathir itu tidak boleh lawan saka Rosmah Mansor. Sebab itu Tun tidak boleh juga mengesui Najib. Kerana Najib ini ada orang di sebelah dia yang lebih hebat daripada saka Tun. Dan Najib bertahan. Sekali lagi Mahathir kecewa. Ya. Jadi macam mana Mahathir nak buat? Beliau cuba nak muncul kembali dalam arena politik tanah air. Kononnya nak jadi balik kembali seorang pemimpin yang akan disokong oleh rakyat, mengambil kesempatan di atas isu 1NDB yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dibawa, didedahkan oleh pimpinan-pimpinan dalam Pakatan Harapan ketika itu. Beliau nak gunakan isu yang sama, ya, lawan GST, kleptokrasi, 1NDB. Ya, atas isu yang sama, beliau cuba tonjolkan beliau adalah pejuang rakyat. Apa beliau buat? Ya, beliau tidak terus masuk Pakatan Harapan, saudara. Ya, beliau tidak pilih Pakatan Harapan sebab beliau tengok di Pakatan Harapan ini ada Anwar Ibrahim. Beliau cuba untuk nak berdiri di kaki dia sendiri pada permulaannya. Maka beliau pun wujud gerakan dipanggil Deklarasi Rakyat. Ya. Beliau mendapatkan kempen tantangan, ya, daripada rakyat untuk angkat diri beliau. Deklarasi Rakyat. Dalam Deklarasi Rakyat itu tuntutannya hanya untuk menjatuhkan Najib Tun Razak. Sebab itu Pakatan Harapan ketika itu tidak mendukung Deklarasi Rakyat. Sebab Deklarasi Rakyat ketika itu hanya memenuhi cita-cita peribadi Mahathir Mohamad. Kerana dalam Deklarasi Rakyat itu hanya tumpuan fokusnya, ya, bukan untuk membetulkan negara,
tetapi fokusnya hanya untuk menjatuhkan Perdana Menteri yang bernama Najib Razak. Itu fokus deklarasi rakyat. Ya. Pakatan Harapan tahu sekiranya kita mendokong cita-cita itu, maka bila Najib Razak jatuh, yang tetap merintah masih juga UMNO. Masih juga pemimpin UMNO. Cuma bukan Najib Razak. Itu fokus Mahathir. Ya. Fokus Mahathir nak jatuhkan Najib, nak angkat seorang lagi pemimpin UMNO yang akan beliau tentukan. Ya. Sebab itu Pakatan Harapan mengasingkan diri daripada tindakan deklarasi rakyat. Cuma 2-3 kedak pemimpin sajalah daripada Pakatan Harapan secara individunya, ya, menyokong, mengikut deklarasi rakyat. Atas nama Pakatan Harapan kita tidak bersama. Kita tidak wawarkan kempen itu. Cuma kita tidak menghalang. Ya, Pakatan Harapan tidak menghalang. Mana-mana pimpinan Pakatan Harapan nak bersama dengan deklarasi rakyat, okey, silakan. Sebab salah satu daripada perjuangan kita Pakatan Harapan itu, selain nak mengkuburkan UMNO Barisan Nasional, ya, di antaranya ialah untuk menjatuhkan Najib Razak. Sebab Najib adalah Presiden UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional. Salah satu kerja kita itu untuk jatuhkan Najib, ya, ada di dalam deklarasi rakyat yang Tun nak buat. Maka biarlah dia nak buat. Sikit beban bagi Pakatan Harapan. Tetapi kita nak sokong sepenuhnya deklarasi rakyat tak boleh. Sebab fokusnya hanya untuk jatuhkan Najib. Sebab itu Pakatan Harapan tidak bersama deklarasi rakyat. Dan apabila deklarasi rakyat ini gagal, memorandum hasil tantangan yang diperoleh oleh Tun itu jumlahnya sedikit. Ya, kerana beliau bawa auranya yang tidak ada aura lagi. Maka apa yang beliau bawa itu sedikit, tidak cukup untuk menggambarkan kebangkitan rakyat bersama beliau. Bawa ke istana, tak jadi apa. Najib tak turun. Najib tidak rasa tekan, malahan Najib mentertawakan saja kerja-kerja Tun Mahathir Mohamad. Ya? Dan dibuktikan oleh beberapa orang kuat Najib tentang yang tanda tangan itu pun, tanda tangan yang boleh dipertikaikan. Jumlah yang diperoleh oleh Mahathir itu, jumlah yang dipertikaikan. Ya? Najib bukan sahaja nak jatuh saja, malah Najib mempertawakan deklarasi rakyat ketika itu. Artinya, Tun Mahathir Mohamad gagal untuk mempamerkan dirinya sebagai seorang tokoh, ya, secara bersendirian atas nama dirinya. Beliau gagal. Akhirnya mau tak mahu beliau terpaksa tubuhkan parti dan beliau tahu sekiranya bersatu ini bergerak bersendirian, sudah pastinya, ya, kalau bertanding sudah pastinya kesemua akan hilang deposit. Bahkan Langkawi itu sendiri akan hilang deposit kalau bertanding bersendirian. Mahu tak mahu, suka tak suka, beliau terpaksa, ya, memohon untuk menyertai Pakatan Harapan. Ya. Tapi dalam kepala otaknya masih ada tersimpan, ya, niat buruknya kepada Anwar masih lagi tersimpan. Beliau terpaksa, ya, menunjukkan sikapnya konon-kononnya berbaik, mahu berbaik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau sanggup tanda tangan perjanjian dalam Pakatan Harapan, ya, untuk menerima Anwar Ibrahim sebagai pengganti beliau. Ya. Ini Tun Mahathir Mohamad. Berpura-pura sifat munafiknya. Suatu menyertai Pakatan Harapan. Daripada awal kita boleh tahu. Ya? Tapi kita masa itu masih lagi kata, oh, bersangka baik. Apatah lagi pimpinan-pimpinan kata, jangan serang Tun. Jangan serang Tun. Kita pun kata, alah, hai, tak serang tak boleh orang tua ni. Ya? Kalau diserang pimpinan pula marah kita. Saya pernah mendapat amaran apabila menulis tentang Tun. Waktu kita jaga kerajaan, saya menulis, saya ditegur oleh pimpinan. Janganlah serang, kata, biarlah kita cuba atasi dalaman. Okey, kita harap begitulah. Ya, mungkin boleh atasi dalaman. Kita pun tak serang. Tapi kita tidak memuji. Masa itu, tak ada apa yang kita nak puji. Ya, yang kita puji masa itu, waktu kita kerja Pakatan Harapan adalah beberapa menteri yang nampak buat kerja, okey kita puji. Tapi kita tak puji, ya, apa yang dasar yang Tun bawa. Kita nampak tak tahu apa yang Tun boleh bawa tentang agenda reformasi. Ini asas prinsip manifesto Pakatan Harapan. Lebih mengecewakan lagi apabila beliau katakan bahawa manifesto ini bukan kitab suci. Beliau menyatakan demikian dalam parlimen secara terbuka. Satu tamparan bagi kita yang menyokong Pakatan Harapan. Nak berdepan dengan rakyat.
ya, berdepan dengan pembangkang ketika itu. Apabila Perdana Menteri kita, pengerusi Parti Harapan kita mengatakan bahawa manifesto itu bukan kitab suci. Bermakna apa yang ada dalam manifesto itu boleh saja dilanggar sesuka hati, termasuk menjanjikan Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri selepas beliau yang terdapat di manifesto itu juga boleh dimungkiri kerana manifesto bukan kitab suci. Ini yang digambarkan oleh Mahathir Mohamad. Walau beliau tak perlu kata demikian, semua orang tahu. Ya, bukan saja manifesto, perlembagaan persekutuan pun bukan kitab suci. Siapa yang boleh mengatakan ada benda lain yang boleh menandingi kitab suci Al-Quran? Sudah pasti tidak ada. Al-Quran itu mukjizat. Tidak ada tandingannya, tidak ada yang menyerupainya. Tidak perlulah kamu sebut. Manifesto itu bukan kitab suci, semua orang tahu. Tapi kenapa kamu sebut? Kerana kamu nak gambarkan bahawa apa yang kami janjikan dalam manifesto Parti Harapan boleh kami lakukan dan boleh kami tidak lakukan. Ini ya satu tindakan tun yang melukakan hati ramai penyokong-penyokong Parti Harapan. Tetapi kita masih lagi bertahan, kita mengharapkan akan tiba masanya tun ini menyerahkan jawatan kepada Anwar Ibrahim, dan kita mengharapkan Anwar Ibrahim dapat menunaikan semua janji-janji di dalam Parti Harapan. Ya. Tapi malangnya, di saat-saat sepatutnya Anwar Ibrahim itu diberikan tempat, ya, malangnya Tun telah melakukan tindakannya bersendirian, tindakan pengkhianatan hingga memberi laluan kepada pengkhianat yang selama ini sentiasa menunggu ruang untuk merampas kerajaan, dan ruang itu diberi oleh Mahathir Mohamad. Ya. Cuma Mahathir nak rancang perkara yang lain, tetapi disailang oleh Muhyiddin. Mahathir rancang nak letak jawatan kerana nak terus jadi Perdana Menteri di bawah Kerajaan Perpaduan. Tetapi perancangan beliau ini disailang oleh Muhyiddin Yassin. Ya. Jadi dua orang ini kemaruk kuasa. Dua orang ini yang khianat. Ya. Yang menjadi mangsa adalah kita. Dalam Parti Harapan ini menjadi mangsa kerana kita percaya bulat-bulat orang tua bernama Mahathir Mohamad ini. Jadi kita harap selepas pemandangan bajet ini, kita mengharapkan bukan sahaja sokongan daripada Parti Harapan keseluruhannya, bahkan kita mengharapkan sokongan dari semua ahli parlimen, sama ada dalam BN, Muafakat Nasional, Perikatan Nasional dan sebagainya, yang ikhlas dan jujur membetulkan keadaan ini supaya menolak bajet ini. Ya, menolak bajet ini. Kerana dengan cara itu sajalah, ya, negara ini boleh dikembalikan, kerana kita mahukan negara ini kembali kepada kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat untuk tempoh lagi 3 tahun. Ya. Kita dipilih dalam PRU 14 yang lalu untuk mandat 5 tahun. Tetapi baru tak sampai 2 tahun. Baru 22 bulan kita dirampas. Bagaimana kamu nak tuduh Parti Harapan tidak menunaikan janji sedangkan kamu tidak memberikan tempoh yang sepatutnya tempoh itu kamu berikan sebagai mandat sebagai kerajaan. Ya. Dan kita tahu bahawa di antara janji-janji manifesto itu sepatutnya boleh dilakukan dalam tempoh 22 bulan. Tetapi oleh kerana manusia yang Mahathir Mohamad ini menjadi Perdana Menteri, maka banyak manifesto-manifesto yang sepatutnya boleh dilakukan tidak diberi keutamaan. Perkara yang tidak dijanjikan diberikan keutamaan. Ya. Perkara yang sepatutnya boleh dilakukan, walaupun kita tahu ketika itu kita ada masalah duit, masalah keuangan dan sebagainya, tetapi ada perkara yang tidak memerlukan belanja yang besar pun untuk laksanakan, kita tidak laksanakan. Ya. Dan perkara yang tidak pernah kita janjikan, kita lakukan. Walaupun perkara itu baik, tetapi bukan masa untuk dilakukan, tapi kita lakukan. Ya. Mengapa perkara-perkara yang penting yang lain yang melibatkan rakyat jelata, ya, kita tak buat? Kenapa kita sibuk dengan beri royalti kepada Kelantan dan Terengganu? Betul, memberi royalti kepada Kelantan dan Terengganu itu ada dalam manifesto kita. Itu kita akui. Ini yang betul lah. Kita nak kembalikan royalti Kelantan dan Terengganu. Tetapi kita jangan lupa bahawa kita juga dalam manifesto kita ada janji kita kepada pelajar-pelajar PTTN. Ada janji kita kepada menghapuskan hutang-hutang peneroka Felda.
Kenapa yang itu kita tak buat? Tapi janji royalti kepada Kelantan, Terengganu, negeri yang diperintah oleh PAS ini, negeri yang ada kekuatan pembangkang, yang jadi musuh kita ini, kita berikan kepada mereka. Ketika itu kenapa perlu ada, kenapa duit ada? Kenapa nak bantu warga Felda yang banyak memberikan sumbangan kepada Parti Harapan menjadi kerajaan? Bukan mudah, saudara, nak menang di kawasan-kawasan Felda. Berapa banyak Felda yang dapat memberikan kita kemenangan. Parlimen di kawasan Felda yang memberikan kemenangan kepada Parti Harapan. Hasil usaha Mazlan Aliman. Kita Ustaz Syabas tahniah kepada Mazlan Aliman. Setiap malam beliau dibawa oleh Mahathir berkempen masuk kawasan Felda untuk mendapatkan sokongan ahli Felda. Tak mudah nak tembus kawasan Felda. Tapi kita dapat sokongan beberapa Parlimen Felda yang memberikan undi kepada kita menang di Parlimen tersebut dan kita bentuk kerajaan. Tetapi apa kita berikan mereka? Kita berikan Kelantan dan Terengganu di mana tempat yang kita kalah teruk. Di Kelantan contohnya, berapa banyak calon PKR amanah yang hilang deposit di Terengganu. Tempat yang kita kalah teruk. Menandakan kekuatan pembangkang di Kelantan dan Terengganu. Tapi kita beri royalti kepada mereka. Tak cukup dengan royalti, kita bagi one off 400 juta kepada Kelantan. Ni plan siapa ni? Nak perkuatkan PAS ni di Kelantan dan Terengganu. Ya? Sepatutnya kita dahulukan kepentingan masyarakat yang lebih ramai, iaitu warga Felda yang berada di seluruh negara, termasuk di Kelantan, Terengganu. Kalau ada Felda, semuanya patutnya kita berikan, termasuk di Pahang, satu negeri yang kita tak menang. Dan di Pahang ini semua parlimennya Felda, kecuali 2 parlimen saja yang tak ada Felda, Kuantan dan Indah Mahkota. Yang lain semua Felda. Bagaimana kami di Pahang nak mendapatkan sokongan rakyat kalau kita tidak dapat tembus kawasan-kawasan Felda? Sepatutnya ini yang kita harapkan supaya kita atasi masalah hutang Felda. Kerana ini kita janjikan. Ini yang Mazlan Aliman bawa dalam kempen-kempennya. Kita tahu kita tak ada duit. Tetapi kenapa duit ni, rakyat lihat, kenapa duit nak bagi royalti kita ada. Tapi duit nak bagi kepada sikit sebanyak menghapus hutang Felda, walaupun tak ke semuanya, kenapa tak diberikan? Kenapa kita sibuk dengan royalti kita beri? Ya? Hutang pelajar-pelajar, PTPN pun begitu. Warga Felda pun begitu. Kenapa kita sibuk dengan negeri PAS? Kerana ada plan, saudara. Ya, selepas itu tak peliklah kalau dalam parlimen, waktu Mahathir jadi Perdana Menteri, Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kelantan, beberapa orang ahli parlimen daripada parti PAS, pemimpin PAS sendiri memberikan ikrar dalam parlimen bahawa kami akan menyokong Mahathir menjadi Perdana Menteri sehingga PRU 15. Ini plan dia. Ya, beri royalti, puak ni akan sokong kamu. Tapi wama karu wama karullah. Wallahu khairul makirin. Ya. Dia rancang macam tu, tetapi akhirnya Tuhan tunjuk apa dia? Janji-janji PAS untuk pertahankan Mahathir sampai PRU 15 itu hanya janji-janji kosong. Ya. Mahathir ditipu oleh PAS. PAS tidak sokong beliau. Ya. Bahkan PAS sekarang ini bersama dengan Muhyiddin pula. Selepas ini percayalah Muhyiddin juga akan ditipu oleh lebay-lebay ini. Ya. Lebay-lebay ini dia macam biawak lah, macam ni, cik bangkai ya. Apa yang dia boleh makan, dia makan, dia tak kira. Ya, tak kira halal haram. Janji dia boleh makan. Ini panggil lebay, kita kena ingat. Ya. Masa Najib dulu pun dia sokong. Masa Najib Perdana Menteri. Sebab tu bila kita kritik satu-satu NDB, satu NDB kena bawa saksi dan sebagainya. Bila kita kritik tabung haji, saya dah dapat taklimat daripada perusahaan tabung haji, PAS berpuas hati dengan tabung haji. Bila kita cerita pasal tabung haji, satu NDB, kami dah mendengar taklimat daripada Arul Kanda, maka kami merasa puas hati dengan penerangan satu NDB. Itu masa Najib. Ya. Sekejap ada gangguan ni. Itu masa Najib jadi Perdana Menteri. Bagaimana PAS menyokong Najib ketika itu? Bila tumbang Najib, naik Mahathir, dia sokong Mahathir pula. Ini panggil PAS. Sebelum itu dia kata Mahathir ni layak jadi Doktor Kabinet satu Malaysia sahaja. Kan?
Tapi bila Mahathir jadi Perdana Menteri, orang pertama ketuk pintu pejabat menteri adalah lebay-lebay. Dapat pula royalti, lagilah kan. Maka keluarlah dalam parlimen bahawa PAS akan menyokong Mahathir Mohamad sehingga PRU ke-15. Bila Mahathir dikhianati, PAS tumpang sama khianati. Ya? Memberikan sokongan kepada pengkhianat. PAS tumpang sama. Maka tak adalah. PAS tu puji Muhyiddin pula. Dia khianat UMNO. Dulu dah nikah sama UMNO dalam Mufakat Nasional. Kan? Dalam PRK baru-baru ni dah nampak kejayaan mereka. Kita pun turut rasa bimbang kekuatan Mufakat Nasional ketika itu. Bila PAS bergabung dengan UMNO. Tapi sekarang bila dah sama Mufakat Nasional, dah berkahwin dengan mereka, duduk pula sama Perikatan Nasional. Kahwin muta'ah. Kahwin muta'ah ni orang Syiah aja yang amalkan kan. Tapi berlaku dalam PAS. Ya? Kahwin muta'ah politik saya panggil ni. Ya? Duduk dalam Mufakat Nasional, kahwin muta'ah sementara waktu lah tu. Kahwin muta'ah tak lama. Bersama dengan Perikatan Nasional. Percayalah saudara, kalau lepas penjajah tu Mahathir tumbang, dia akan tengok siapa pula Perdana Menteri. Siapa pula Perdana Menteri sampai itu? Ya? Anwar Ibrahim ke? Siapa ke kan? Tengku Zali ke? Yang diangkat selepas itu. Maka PAS akan bersedia memberikan sokongan kepada Perdana Menteri yang baru pula. Ya? Janji Ana boleh hidup. Ya? Kerana mencari rezeki itu adalah tuntutan Tuhan. Maka carilah rezeki kamu di mana-mana. Kerana Tuhan telah menurunkan rezeki itu di melata alam. Carilah rezeki. Wah, itu tadi ada. Bila nak cari rezeki kan. Ini style PAS. Ya? Tapi Alhamdulillah, saya masih bangga berada di bawah pemimpin seperti Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya? Beliau ya, beliau telah melaksanakan tugasnya dengan begitu baik. Bila diberikan amanah sebagai pengurusi Pakatan Harapan, beliau telah melaksanakan dengan baik. Beliau seorang pemimpin yang bijaksana, yang boleh membaca tipu helah musuh-musuhnya. Ya? Kalau orang lain mudah je Mahathir gelentong, beramai pimpinan-pimpinan kita. Ya? Mudah je Mahathir beli, mereka sokong Mahathir. Ya? Lupakanlah Mahathir, kita ni nak menang kena bersatu pakat. Kalau kita berpecah dengan Mahathir, macam mana kita nak lawan Muhyiddin? Ni hujah-hujah dikemukakan oleh beberapa pimpinan yang termakan dengan cara Mahathir. Ya? Semua orang tahu, memanglah nak menang kena bersatu. Tapi nak bersatu pun kena tengok juga dengan siapa kita nak bersatu. Dengan orang yang pernah khianat kita, dengan orang pernah menghancurkan kita, dengan orang pernah menghina pemimpin kita, dengan orang macam ni kita nak bersatu. Ya? Tak boleh. Tak boleh bersatu. Kita kena bersatu dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita masih lagi nak bawa orang tua ini menyebabkan orang tua ini jadi lupa diri. Ya? Berani mengeluarkan kenyataan setiap hari sekarang ni menentang Anwar Ibrahim sebab ada orang support dia. Sebab ada orang akan bela dia. Ya? Kalau kita hentam dia dalam Facebook sekarang ni, akan ada orang bela dia. Bela Mahathir Mohamad ini. Ya? Atas alasan, kena terima Mahathir. Sebab pengharapan mandat rakyat, kena terima Mahathir Mohamad. Ya? Kena terima Mahathir Mohamad. Sebab Mahathir Mohamad ada 3-4 orang undi. Ya? Anwar tak kemaruk dengan 3-4 orang undi lah. Ya? Kalau Anwar kekurangan 3-4 orang undi nak jadi Perdana Menteri kerana kumpulan Mahathir tak sokong, kita sanggup tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Sanggup tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Kalau nak sujud di kaki Mahathir Mohamad ni, biar tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Ya? Kita ada maruah. Ya? Jangan kerana kamu pernah dapat jawatan, kedudukan, ya, dan berbagai-bagai lagi kelebihan di zaman Mahathir, maka kamu sanggup jual maruah kamu. Kamu lupa orang yang selama ini berjuang puluh tahun untuk membina, ya, Pakatan Harapan. Ya, yang melawan semua kezaliman, ketidakadilan. Ya. Takkan kamu nak pergi sujud dengan orang tua ini yang telah menghancurkan seluruh harapan rakyat. Ini Mahathir Mohamad. Beliau pengurusi bersatu dulu, yang turut bersama memberikan laluan kepada pengkhianatan, dibawa oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan dibantu oleh Azmin Ali. Ya? Dibantu oleh Azmin Ali. Betul, kerajaan PH jatuh kerana Bersatu. Betul, kerajaan PH jatuh kerana pengkhianatan daripada PKR Azmin Ali. Tapi apa kami buat? Kami tidak menyokong. Kami buang Azmin Ali dengan kawan-kawan dia. Kami pecat mereka. Ya? Yang khianat kami buang. Yang kita ni masih lagi nak sembah pengkhianat orang tua ni, apa hal? Ya? Ini ada, saya tengok cyber-trouble, YouTuber yang peruatuk ni. Dia kata, kerajaan PH nak serang yang Mahathir buat apa?
Kerajaan PH jatuh kerana Muhyiddin, kerana Azmin. Fikir sendiri. Betul, kita akui. Azmin dengan kumpulan dia 10-11 orang yang mengisytiharkan diri keluar menjadi bebas. Ya. Apa kami buat? Kami tegas, kami buang mereka. Kami buang mereka. Tidak ada masalah. Kami tidak memujuk, ya. Sampai sekarang pun kita tidak ada nak beli-beli masuk balik. Kami buang mereka. Ya. Yang kamu ni masih menyembah orang tua saka ni, pasal apa? Ya. Kita dah laku kesilapan, okey kita akur, kita baiki, kita perkuatkan. Bukan kita pergi masih melutut dengan Mahathir Mohamad yang sampai hari ini masih menyerang pengurusi Pakatan Harapan. Alhamdulillah, Anwar tak jawab sampai hari ini. Ya. Anwar tak jawab, biar kita jawab. Mungkin Anwar tak sampai hati nak dedahkan, nak telanjangkan Mahathir Mohamad ni. Biar kita yang buat. Kalau Mahathir nak berperang dengan Anwar Ibrahim, Anwar tak perlu berperang. Kita akan berada di depan Anwar. Anwar jadi Perdana Menteri ke, tak jadi Perdana Menteri pun, kami akan sanggup berdepan dengan Mahathir Mohamad. Dan kita akan tentukan Mahathir Mohamad juga tidak akan jadi Perdana Menteri untuk kali ketiga. Ya. Kita akan tentukan Mahathir Mohamad ini matinya nanti akan dihina dengan sehina-hinanya kerana pengkhianat ini ya tidak seharusnya diberikan muka dan juga maruah dalam negara kita. Ini janji kita. Dan sesiapa saja dalam Pakatan Harapan yang menunjukkan sokongan dan simpati kepada pengkhianat ini, percayalah kami juga akan menentang kamu dalam pilihan yang akan datang. Walaupun kamu daripada mana-mana parti sekalipun, ya, kami akan anggap musuh sesiapa sahaja yang bersama dengan Mahathir Mohamad. Kerana sampai sekarang ini tidak ada pimpinan Pakatan Harapan yang boleh menafikan, ya, memberikan fakta, penerangan jelas betul atau tak betul Mahathir Mohamad ini memang nak menghancurkan Pakatan Harapan kerana nak menjadi Perdana Menteri bawah Kerajaan Perpaduan. Ini nawaitu Mahathir Mohamad. Dan ianya ada fakta, ada bukti, ada rakaman audio yang menandakan Mahathir Mohamad ini memang ada cita-citanya untuk menghancurkan Pakatan Harapan. Dan memang ada kata-kata daripada Mahathir Mohamad bahawa beliau memang tak suka kepada Anwar Ibrahim. Memang betul Mahathir Mohamad ini tidak suka kepada DAP. Ya, saya harap pimpin DAP sedar bahawa dengar balik audio itu, ya, dengar balik apa Mahathir sebut. Memang saya tak suka Anwar Ibrahim. Memang saya tak suka DAP, tapi beri saya masa, katanya. Ya. Beri masa untuk apa? Nak tarik orang UMNO ni suka kepada beliau. Itu maksudnya. Beri masa. Tarik orang UMNO supaya percaya kepada beliau. Bila dah percaya kepada beliau, dia campak Anwar Ibrahim, dia campak APK, dia campak DAP. Itu matlamatnya. Kenapa kamu tak boleh baca? Kamu berada dalam majlis presiden. Kamu ada dalam mesyuarat. Ya? Kamu patutnya lebih mahir daripada kami tentang strategi Mahathir. Ya? Tapi kenapa kamu tak tahu strategi Mahathir? Kami di bawah ni boleh baca apa yang ada dalam kepala otak Mahathir Mohamad. Sebab itu saya nak bagi tahu, jangan sesekali menggunakan maruah ataupun menjadikan modal mendapatkan mandat rakyat ini kita kena berbaik dengan Mahathir Mohamad. Ini bukan caranya. Kita sanggup jadi pembangkang dan keadilan hari ini, ya. Keadilan hari ini terus bekerja untuk bersedia menghadapi PRU yang ke-15 kerana kami tidak lagi, ya, tidak lagi mengharapkan sembah Tun Mahathir Mohamad untuk angkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalau Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, biar dia diangkat oleh ahli parlimen yang bermaruah. Biar dia diangkat oleh rakyat yang bermaruah. Bukan dengan cara jual beli, dengan tawaran kedudukan dan sebagainya. Cukup sampai saja di sini, insya-Allah. Kita akan bincang dan kita akan doakan yang terbaik, ya, untuk perjalanan kita, kerana kita tidak ada apa-apa yang kita perlukan daripada perjuangan ini. Kita cuma mengharapkan mandat rakyat ini dikembalikan dan kita mengharapkan supaya kerajaan Pakatan Harapan ini akan kembali menjadi kerajaan untuk meneruskan, ya, janji manifesto kita untuk melakukan reform kepada negara ini, dan tidak ada pemimpin lain yang boleh melaksanakannya hanyalah kepada orang yang bawa reformasi itu sendiri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kunci reformasi itu, ya, berada di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan di tangan Mahathir Mohamad, ya, bukan di tangan Datuk Mahathir Mohamad. Jadi sesiapa saja, sama ada dalam Pakatan Harapan atau di luar Pakatan Harapan, yang nak melakukan, yang nak dan yakin dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, silakan berikan sokongan. Kamu Najib ke, kamu Zaid Hamidi ke, kamu Mahathir ke, kamu Mukhriz ke, ya. Kalau nak beri kepada kepercayaan Anwar, berikan kepercayaan kepada Anwar. Tapi kalau kamu anggap kamu berikan kepada Anwar Ibrahim sokongan, kamu harap Anwar Ibrahim akan bersekongkol dengan skandal-skandal kamu, membebaskan kamu, lebih baik kamu tidak perlu beri sokongan.
Ya, itu, dan kami sedia untuk menerima takdir bahawa Anwar tidak lagi menjadi Perdana Menteri, asalkan kami tidak mahu Anwar jadi Perdana Menteri yang tunduk kepada kehendak-kehendak orang-orang yang melakukan rasuah dan juga penyerangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.